Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya dan sahabat saya akan membentangkan tajuk Parole in Community Supervision. Akan tetapi, sebelum saya melanjutkan membuat pembentangan saya dengan isi-isi yang lebih menarik dan mendalam, terlebih dahulu ingin saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Sulaiman bin Sabtu, dan rakan seperjuangan saya, Muhafiz Herman. Baiklah, sebelum saya menjelaskan dengan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan apa itu parol. Parol adalah merupakan pelepasan yang melayakkan penghuni menjalani hukuman di luar penjara. Pelepasan adalah berdasarkan kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh lembaga parol. Di Malaysia, parol dilaksanakan melalui pindaan Akta Penjara 1995 pada tahun 2008. Baiklah, The Juvenile Parole Aftercare Decision atau dalam bahasa Melayunya, keputusan parol juvana. Tiada piawaian khusus menentukan seorang belia itu dibebaskan. Sesetengah negeri 18 tahun dan sesetengah negeri yang lain 21 tahun untuk membebaskan para juvana ini. Kebanyakan juvana tidak ditahan sehingga umur dewasa kerana proses pembebasan juvana berbeza-beza mengikut organisasi sistem keadilan juvana di negeri pesalah. Untuk keputusan parol juvana ini, jawatan kuasa yang terlibat biasanya terdiri daripada penyelia unit, pekerja sosial, guru, konselor belia, dan wakil kaki tangan pentadbiran. Untuk kes yang serius, perlulah melibatkan pakar psikiatri. Untuk kes-kes yang serius ini adalah seperti pembunuhan dan rokok. Baiklah, dalam proses parol ini terdapat banyak faktor-faktor yang biasanya dipertimbangkan oleh jawatan kuasa dalam membuat keputusan, yaitu yang pertama penyesuaian belia dalam institusi. Yang kedua, perubahan sikap seperti yang dilihat melalui ujian dan pemerhatian oleh kaki tangan. Kesediaan dan keupayaan pesalah untuk merancang masa depan. Di Ohio, ujian penelitian Ohio Risk Assessment System atau disingkatkan ORAS dan Structure Assessment of Violent Risk in Youth disingkatkan SAVRID digunakan untuk membuat penilaian tambahan kepada pesalah untuk kesediaan belia untuk dibebaskan. Selain itu juga, sebelum membebaskan pesalah-pesalah ini untuk keluar, biasanya mereka akan mempertimbangkan keadaan keluarga belia dan suasana persekitaran persekolahan belia kerana kebiasaannya mereka ini akan mendapat penolakan daripada tempat mereka sendiri. Oleh itu, perkara-perkara ini perlulah dipertimbangkan sebelum membuat keputusan untuk juvana-juvana ini dikeluarkan. Seterusnya, keadaan komuniti dan kumpulan sebaya juga mesti dinilai. Baiklah, isi yang seterusnya adalah preparation for release ataupun persediaan untuk pelepasan. Kaki tangan penjagaan selepas yang terlibat secara mendalam dalam program rawatan juvana harus membantu belia menilai kekuatan dan kelemahan mereka dan membuat rancangan yang realistik untuk masa depan mereka. Jika juvana itu akan pulang ke rumah selepas dibebaskan, lawatan hujung minggu ke rumah sering dijadualkan. Dalam beberapa kes, belia akan dihantar ke rumah separuh jalan sebelum kembali tinggal di rumah. Keluarga remaja itu mungkin telah berhubung dengannya semasa dipenjarakan dan mereka pastinya perlu memastikan remaja itu mendapat maklumat terkini tentang sebarang perkembangan baru dalam keluarga. Ini mungkin termasuk abang atau kakak yang berkahwin. Sebarang perubahan besar dalam keluarga mungkin mempunyai kesan positif atau negatif kepada para juvana ini yang telah menghabiskan masa berbulan-bulan di dalam penjara, dan bila mereka keluar, mereka tidaklah macam terkejut apabila mendapat tahu sesuatu berita itu diberitakan kepada mereka. Dalam sesetengah keadaan, pesalah juvana terpaksa dibebaskan dan ditempatkan di kawasan komuniti yang lain. Hal ini kerana untuk mengelakkan mereka daripada mengulang buatan lama, kerana berada di sesuatu kawasan itu mungkin menyebabkan kenangan silam menghantui mereka dan membuatkan mereka macam ingin melakukan perbuatan itu semula. Oleh itu, jika mereka ditempatkan di kawasan lain, mereka mungkin boleh mengawal tingkah laku mereka untuk tidak terjerumus kesalahan lama itu. Baiklah, isi yang seterusnya adalah The Parole Aftercare Treatment Plan atau Plan Rawatan Parol Penjagaan Selepas. Antara pilihan selepas penjagaan, yang pertama kembali ke sekolah awam, yang kedua pendaftaran ke program pendidikan khas, dan yang ketiga penempatan kerja secara terus. Juvana akan ditempatkan di bawah pengawasan parol. Pegawai parol bertugas memberikan kaunseling, membuat rujukan kepada sumber komuniti, membantu juvana dalam penyesuaian secara sihat dalam komuniti, mencegah pesalah juvana untuk kembali melakukan kejahatan.
Yang seterusnya pula adalah the parole aftercare process. Dulu, untuk membezakan pesalah, juvana dan orang dewasa adalah selepas penjagaan, iaitu pesalah juvana dan parol pesalah dewasa. Kini, untuk memformalkan prosiding keadilan juvana, beberapa negeri menggunakan istilah parol sudah dan bukannya penjagaan selepas. Belia yang dibebaskan diawasi oleh pegawai penjagaan selepas, dan terdapat beberapa jenis penjagaan selepas yang berbeza mengikut jenis hukuman berdasarkan kesalahan dan sejarah jenayah. Pembebasan pesalah mempunyai tempoh minimum, iaitu 18 tahun dan maksimum 21 tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya akan meneruskan untuk isi selanjutnya, yakni General and Special Rules of Parole. Peraturan parole terbahagi kepada dua, yakni peraturan am dan peraturan khas. Untuk peraturan am, ianya terkandung seperti mematuhi undang-undang, hadir ke sekolah, mematuhi ibu bapa ataupun penjaga, bertemu dengan pegawai parole sesuai keperluan, mematuhi perintah berkurung dan menahan diri daripada terlibat dengan aktiviti seperti aktiviti dadah dan meminum minuman keras ataupun alkohol. Seterusnya kita bergerak kepada peraturan khas. Antaranya ialah bergabung dengan persatuan tertentu, kewajipan kaunseling, membatasi akses ke tempat tertentu dalam komuniti, pembayaran ganti rugi kepada mangsa, mematuhi kepada kawalan pergerakan dan sentiasa mematuhi syarat parole. Terusnya, parole revocation. Pelanggaran terhadap peraturan selepas penjagaan boleh didakwa oleh pegawai parole ataupun pelbagai pihak seperti ibu bapa ataupun penguatkuasa undang-undang. Pegawai yang terlibat akan menyiasat pertuduhan pelanggaran. Jika bersifat teknikal, mereka akan diberikan amaran. Jika disebabkan faktor persekitaran, perpindahan tempat akan dilakukan. Jika disebabkan pergaulan, penyekatan pergaulan, pemantauan secara elektronik atau perintah berkurung akan dilaksanakan. Jika terbukti bersalah, pesalah berisiko akan menerima hukuman semula. The revocation process. Pegawai selepas penjagaan akan menyiasat pelanggaran dan mengambil tindakan berdasarkan jenis pelanggaran. Jika seseorang pesalah di bawah parole terlibat dalam kejahatan dan ditahan, pegawai parole dapat meminta penahanan sementara atau penahanan lanjut. Hakim dapat menentukan sekatan tambahan seperti pemantauan elektronik ataupun perintah berkurung dengan ketat. You have right at a revocation hearing. Pesalah juvana memiliki hak untuk menjawab dan membantah dakwaan yang diajukan selama perbicaraan pembatalan selepas penjagaan. Di Amerika Syarikat, Mahkamah Agung tidak secara khusus mengatur hak individu yang dilingkuin selama perbicaraan pembatalan selepas penjagaan. Prosesnya dimulakan dengan laporan pelanggaran parole oleh pegawai parole kepada penyelia ataupun pegawai parole mengajukan syur pembatalan secara bertulis. Pegawai parole, yakni bukan anggota jawatan kuasa pembatalan, ianya hanya memberi keterangan. Jika parole juvana dibatalkan, mereka dapat ditugaskan kembali ke institusi yang sama atau dihantar ke institusi yang lain. Terusnya, Intensive Parole Supervision for High-Risk Juvenile Offenders. Penyertaan IAP dihadkan kepada belia yang dikenal pasti berisiko tinggi untuk melakukan kesalahan semula. Selepas penjagaan intensif bermula, selepas kemasukan belia ke kemudahan penempatan, program ini menekankan perancangan dan persediaan untuk kehidupan dalam komuniti semasa berada di kemudahan dan kesinambungan perkhidmatan serta sokongan dalam institusi dan komuniti. Program ini direka bentuk sekitar pasukan 3 atau 4 kaki tangan yang masing-masing memainkan peranan khusus sambil berkongsi tanggungjawab untuk belia IAP. Pasukan-pasukan tersebut mempunyai sasaran beban kes kecil 30 belia, membenarkan lebih banyak perhatian individu kepada belia dan keluarga mereka. Pengawasan parole intensif untuk pesalah juvana berisiko tinggi. Berbanding dengan penjagaan selepas standard, terdapat lebih banyak hubungan yang dibuat dengan belia setiap minggu. Hubungan ini adalah untuk menggambarkan penekanan program terhadap perkhidmatan dan sokongan di samping penyeliaan. Implementing Intensive Supervision Case Management. Kaedah-kaedah tersebut melibatkan hubungan rumah ataupun komunikasi telefon yang kerap, tahanan rumah, pemantauan elektronik, dan ujian dadah ataupun alkohol. Selama penyeliaan intensif, pelanggaran kecil atau teknikal terhadap tingkah laku atau kontrak mungkin terungkap. Meskipun pelanggaran tersebut biasanya tidak mengakibatkan pembatalan parole, pelanggaran berulang dapat mengakibatkan penerapan sekatan yang lebih ketat. Pegawai penjagaan selepas berfungsi sebagai broker perkhidmatan
membantu pesalah dengan merujuk mereka kepada agensi perkhidmatan atau rawatan sosial yang sesuai. Pegawai ini juga bekerja untuk mendapatkan sokongan dari sekolah, anggota keluarga ataupun majikan pesalah. Seterusnya, effectiveness of intensive parole. Melalui Youth in the Violent Juvenile Offender Program, menunjukkan pengurangan yang signifikan dalam jumlah dan keterukan tangkapan. Penelitian menyimpulkan bahawa program yang diimplementasikan secara teliti dan dikelola dengan baik membantu melindungi masyarakat untuk mencegah kembali perilaku delinkuent oleh belia di bawah parol setelah dibebaskan dari fasiliti pemulihan juvana. Penelitian menggariskan pentingnya pengawasan seperti komuniti dengan menyatakan bahawa belia yang menerima pengawasan komuniti lebih mungkin untuk pergi ke sekolah, bekerja dan menghindari perilaku delinkuent dibandingkan dengan mereka yang menerima pengawasan institusi. Seterusnya, parole and residential treatment. Ianya sebagai alternatif untuk pesalah juvana. Ia memberi lingkungan yang kurang terstruktur dan lebih bebas daripada institusi, tetapi tetap memberikan arahan dan kawalan kepada individu yang belum sepenuhnya siap untuk mengawal aktiviti mereka sendiri. Ini menyediakan persahabatan dan kaunseling on the spot dari staf ketika individu memerlukan bantuan segera. Rawatan kediaman dapat dilaksanakan di rumah angkat, rumah kumpulan, dan rumah separuh jalan. Rumah angkat dan kumpulan memberikan lingkungan seperti rumah, sementara rumah separuh jalan menggabungkan program rawatan ke dalam aktiviti sehari-hari dan melibatkan staf profesional dalam membantu individu yang diberi parole dalam mengelola program pendidikan, penempatan pekerjaan, dan kaunseling. Seterusnya ialah Highfields. Program eksperimen di New Jersey pada tahun 1950 membawa kepada pembentukan pusat rawatan kediaman, khususnya rumah separuh jalan untuk kanak-kanak lelaki yang delinkuent. Di Highfields melibatkan rawatan intensif dengan terapi kumpulan yang disebut interaksi kumpulan terbimbing. Kanak-kanak lelaki tinggal dalam kumpulan kecil dan diawasi oleh ibu bapa rumah dan pengarah rawatan. Asrama komuniti berfungsi serupa dengan rumah separuh jalan, tetapi tanpa program rawatan atau pengawasan di dalam rumah. Penduduk mungkin diharapkan untuk mematuhi peraturan tertentu, meskipun memiliki kebebasan lebih besar. Individu yang dibebaskan mempunyai tanggungjawab sendiri untuk menjalin hubungan pendidikan, sosial, ataupun pekerjaan dalam susunan sejenis ini. Untuk isi terakhir adalah volunteers. Pembangunan awal agensi kawalan kenakalan di peringkat tempatan melibatkan penyertaan aktif sukarelawan, baik secara langsung dengan remaja maupun melalui kelompok yang berusaha mendapatkan pembiayaan untuk mendukung program-program tersebut. Sukarelawan melalui organisasi sivik dan gereja terlibat dalam pendirikan rumah separuh jalan, tempat perlindungan bagi pelarian, dan program latihan pekerjaan. Dengan masalah kenakalan remaja menjadi perhatian yang lebih besar dalam masyarakat, orang-orang menjadi lebih sedar dan tertarik untuk membantu remaja yang menghadapi masalah. Keterlibatan masyarakat dapat berupa bantuan langsung melalui kaunseling, pengajaran persahabatan, ataupun dukungan emosi. Sekian saja daripada kami. Kami akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.